Ya, Alhamdulillah kita bersama dengan rakan tugas kita Nur Adina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daud Iskandar dan juga Afifah. Apa khabar pada hari ini? Ya, Alhamdulillah kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Baiklah Adinah, tadi telah kita tanyakan ya rakan tugas kita daripada daerah Belait bagaimana cara untuk menenangkan diri sendiri daripada rasa gelisah dan juga marah ya. Dan daripada daerah Belait tadi ada mengongsikan cara beliau adalah dengan mendiamkan diri. Ya, katanya step back ya, orang putihnya ya, dan juga beristighfar. Jadi bagaimana dengan Nur Adinah sendiri? Baik, saya setuju juga dengan apa yang dikatakan dengan Dani ya sebentar tadi. Kalau saya juga secara peribadi memang akan mendiamkan diri dan kita menjauhkan ya dari persekitaran tersebut. Jadi lebih baik kita mendiamkan diri bagi mengelakkan daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik yang boleh lagi mengguris hati mereka yang mendengarnya ya. Jadi apabila kita reda sedikit rasa kemarahan itu, barulah kita mula berfikir kenapa perkara itu berlaku dan mula mencari antara penyelesaian dengan menyuarakan lagi apa yang kita rasakannya ketika itu kepada mereka yang ada dalam persekitaran berkenaan. Kata orang silent is golden ya. Betul. Sering juga begitu ya. Baik itu dia cara Adinah untuk memberi ketenangan ataupun mendidik jiwa agar untuk lebih menenangkan emosi dan juga lebih fokus kepada nyorang aura positif ya. Baik, kita ingin mengetahui apa pula bahan daripada daerah Tutong pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat dan juga menghiburkan kita pada di hujung minggu ini ya. Jadi kami serahkan bersama dengan Nur Adinah. Silakan. Baik, terima kasih Daud Iskandar dan juga Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali pada pagi ini dan terima kasih di atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari ini, hari Sabtu 24 Ogos 2024 Masihi. Dan Auda sebagai perkongsian bersama bagi Auda yang mungkin akan mengunjungi ke daerah Tutong pada hari ini. Keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong mengizinkan pada hari ini, jadi diharapkan semoga segala perancangan dan juga aktiviti yang hendak Auda lakukan, semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar ya, dan semoga kita semua akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Auda pada pagi ini seperti biasa juga akan dikongsikan beberapa makluman mengenai antara acara yang akan berlangsung di daerah Tutong untuk hari ini. Iaitu masih lagi diteruskan Festival Kudang kali ketiga hari ini dan juga esok, di mana hari ini hari Sabtu akan bermula pada jam 8 pagi hingga 10 malam. Manakala esok hari Ahad akan bermula pada jam 8 pagi hingga 9 malam dan mengambil tempat di Gerai Muafakat Kampung Kudang Tutong ya. Dan ada pelbagai antara jual-jualan akan dibawakan kepada Auda seperti produk-produk tempatan, makanan, minuman, live cook dan juga buah-buahan tempatannya akan dibawakan kepada Auda. Jadi bagi Auda yang memiliki kelapangan waktu hari ini dan juga esok, bolehlah datang beramai-ramai bagi memeriahkan lagi Festival Kudang yang diadakan pada hari ini dan juga esok. Dan Auda bolehlah terus datang ke Gerai Muafakat Kampung Kudang daerah Tutong. Manakala untuk makluman yang seterusnya, masih lagi diteruskan kejohanan badminton terbuka daerah Tutong 2024 pada hari ini dan juga esok, di mana hari ini akan bermula pada jam 7 malam hingga 10 malam dan juga esok akan bermula pada jam 8 malam hingga 10 malam dan akan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Daerah Tutong ya. Jadi apa yang kita harapkan, semoga kedua-dua acara yang akan berlangsung di daerah Tutong hari ini dan juga esok akan dapat sempurna dilaksanakan selaras mengikut perancangan yang telah pun diharapkan oleh pihak penganjur. Dan untuk seterusnya Auda, kita akan terus ikuti satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk edisinya pada hari ini. Untuk itu mari kita saksikan bersama. Kesukarelawanan merujuk kepada suatu perbuatan untuk melakukan sesuatu tindakan dengan matlamat untuk membantu individu
atau kumpulan tertentu secara sukarela, iaitu tanpa melibatkan paksaan daripada mana-mana pihak serta tidak melibatkan sebarang bentuk bayaran atau ganjaran material, malah ia dilakukan secara individu, yakni persendirian atau secara kolektif yang dilakukan sama ada secara formal atau tidak formal. Melakukan sesuatu pekerjaan secara sukarela itu bukanlah suatu fenomena baharu dalam masyarakat, malahan ia telah muncul dalam setiap masyarakat dalam bentuk yang berbeza, bergantung kepada sejarah, ideologi, sosioekonomi dan budaya sesebuah tempat atau negara. Justru itu, penglibatan dalam kesukarelawan itu bukan bersifat lokaliti dan setempat, tetapi bersifat global yang merentasi sempadan negara, budaya, agama dan masyarakat. Di negara Brunei Darussalam, aktiviti-aktiviti melibatkan kesukarelawanan sudah tidak asing lagi. Malah semakin jelas dilihat penglibatan para sukarelawan ini ketika negara masih di dalam situasi pandemik COVID-19 dan setelah negara berada di era endemik, pelbagai kegiatan sukarelawan terus dilaksanakan oleh pelbagai agensi. Perkembangan sektor kesukarelawanan telah membawa kepada kewujudan pelbagai jenis aktiviti kesukarelawanan seperti aktiviti berbentuk khidmat masyarakat, kesukanan, alam sekitar dan banyak lagi. Penglibatan para sukarelawan sama ada dari golongan muda belia maupun daripada golongan veteran dan warga emas dalam mengikuti pelbagai aktiviti kesukarelawanan setentunya membawa kepada kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Penglibatan mereka ini sudah pasti menuntut komitmen yang jitu daripada pelbagai aspek sama ada masa, tenaga, kewangan, kepakaran, idea dan sebagainya tanpa mengharapkan sebarang balasan terhadap sumbangan yang diberikan. Tidak dinafikan di daerah Tutong ini, penglibatan para sukarelawan sama ada secara individu atau kumpulan, iaitu seperti dari penuntut-penuntut sekolah atau dari sektor sukarela, iaitu dari badan-badan bukan kerajaan, sangat aktif mengadakan maupun mengikuti program-program yang berunsurkan kesukarelawanan. Antaranya kumpulan Pergerakan Belia Impa, sebuah badan bukan kerajaan yang berdaftar, aktif dalam mengendalikan pelbagai program kesukarelawanan, bukan sahaja buat para ahlinya, malah terbuka untuk orang ramai, khususnya golongan belia di daerah ini untuk terlibat sama dalam melakukan aktiviti-aktiviti berkebajikan yang dapat menyumbang kepada pembangunan diri dan masyarakat, selain dapat mengasah kemahiran berbentuk vokasional dan teknikal atau kemahiran interpersonal skill. Begitu juga aktiviti-aktiviti yang sering diungkapkan oleh ahli-ahli jawatankuasa masjid dan kumpulan-kumpulan belia masjid yang diadakan secara mingguan dan bulanan, seperti kempen-kempen membersihkan ruangan dalaman dan luaran masjid. Selain aktiviti-aktiviti membersihkan tanah perkuburan Islam yang setentunya dapat merapatkan jurang sosial antara masyarakat. Kegiatan seumpama ini dapat mengumpulkan para sukarelawan dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang untuk bersatu, bekerjasama dalam melakukan kerja-kerja berkebajikan yang bukan sahaja untuk kepentingan diri sendiri, malah untuk kebaikan seluruh masyarakat dan penduduk kampung yang tinggal di kawasan sekitar. Perpaduan yang terjalin melalui aktiviti kesukarelawanan seumpama ini pasti akan dapat merapatkan hubungan silaturahim sekaligus melahirkan sebuah warga yang permai dan harmoni. Melihat pada manfaat kesukarelawanan terhadap pembangunan manusia sejagat, semestinya kesukarelawanan itu merupakan satu aktiviti yang menyihatkan sama ada dari segi emosi dan fizikal, serta memberi pelbagai sumbangan dan manfaat kepada para sukarelawan, sama ada secara jangka pendek atau jangka panjang. Kesukarelawanan juga merupakan salah satu medium efektif yang mampu membangunkan individu itu secara holistik, selain merupakan nilai tambah kepada kepribadian diri, di samping mampu mendatangkan kesan positif terhadap pembangunan sosial individu. Pendedahan terhadap sektor kesukarelawanan akan dapat membentuk tingkah laku sivik, juga dapat menimba pengalaman berguna melalui perkongsian idea, pendapat serta melebarkan jaringan sosial dengan semua segmen dalam masyarakat, sama ada melibatkan sukarelawan, masyarakat yang dibantu maupun organisasi sukarela.
Oleh yang demikian, marilah bersama menanai semangat kesukarelawanan itu dan diterap di dalam setiap diri individu bagi melahirkan masyarakat yang prihatin, suka bantu-membantu dan tidak mementingkan diri sendiri. Tambahan lagi dengan adanya kemudahan media sosial serta terdapatnya banyak badan-badan kesukarelawanan yang berdaftar sama ada dari agensi-agensi kerajaan, swasta dan persendirian, adalah mudah bagi orang ramai untuk mengetahui perkembangan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan yang dianjurkan. Setiap daripada kita ni memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara dan oleh itu, penglibatan dalam kesukarelawanan itu antara salah satu bentuk untuk memperkasa, membangun dan berbakti kepada kemajuan dan perkembangan negara.